Dah gitu. Makan ni benda yang sangat penting. Kadang orang kata tak penting. Penting tuan-tuan makanan ni. Sebab apa? Makanan melambangkan seseorang. Makan banyak jadi boroi, kan? Makan sikit cekeding. Orang utara ada cekeding. Sebab tu tuan-tuan makanan penting. Makanan ni kalau di Indonesia dia ada kategori. Contohnya orang yang susah, yang tak ada makan, yang marahai lah. Bangun pagi, isteri dia kata apa dekat isteri dah, dekat suami dah. Bung, apakah hari ini kita bisa makan? Boleh makan atau tidak? Boleh makan atau tidak? Kan? Sebab mungkin tak ada makanan. Sebab susah. Tapi orang yang agak ni sikit, tuan-tuan, yang ada duit sikit lah, tapi taklah kaya. Tapi contohnya khani ke, ataupun orang yang kerja biasa-biasa, meniaga kecil-kecilan, bangun pagi, isteri dia kata apa? Bung, hari ini kita mau makan apa? Nak makan apa atau tidak? Tuan-tuan kategori mana? Apakah kita boleh makan ataupun nak makan apa? Nak makan apa, kan? Tapi yang hebat sikit, contohnya macam Datuk, Datin, pegawai hal besar-besar tu kan, yang hebat-hebat ni, dia bangun pagi, bini dia kata apa? Bung, hari ini kita mau makan di mana? Betul tak? Nak makan di mana? Nak makan dekat restoran Mamak? Nak makan dekat KFC? Nak makan di mana? Tetapi kalau yang paling hebat, isteri Perdana Menteri ke, menteri-menteri ni hebat-hebat ni, sultan-sultan, dia bangun pagi dia kata apa? Bung, hari ini kita mau makan siapa? Kira nak tindas orang lah tuan-tuan kan. Itulah kategori makan tuan-tuan. Sebab tu makan ni benda penting. Dia menjadikan darah daging kita. Kalau kita makan benda yang tak elok, benda syubhat, benda haram, tuan-tuan kena ingat, fannaru aula bih, maka neraka lah menjadi tempat untuk dibakarkan daging tersebut. Sebab tu tuan-tuan, pernah berlaku ada seorang wali Allah, dia jaga tentang makanan ni. Sebab tu tuan-tuan yang menderma, yang sedekah, yang buat akikah, alhamdulillah tuan-tuan seronok. Tuan-tuan kita boleh makan tadi, sedap tak sedap pun kira tuan-tuan boleh jamah makanan tu. Kira saya sedap tadi yang masak lemak tadi tu, pasal boleh makan lah, kan. Ni seorang wali Allah ni tuan-tuan, dijaga makanan. Namanya Abu Musa As-Saleh. Abu Musa As-Saleh ni tuan-tuan seorang wali Allah. Dalam keadaan lapar tuan-tuan, dia menyusuri sungai, cari kalau-kalaulah ada benda yang boleh dimakan untuk dijamah. Tengah duk jalan dekat sungai tu tuan-tuan, air sungai tu lawan arus. Dia tengok dalam sungai tu tuan-tuan, ada buah sebiji, buah tufah. Buah tufah ni dalam bahasa Arab maksud dia buah apple. Buah apple tu sedang dihanyutkan oleh sungai. Dia terus tuan-tuan dalam keadaan lapar tu, terjun dalam sungai tu, pergi ambil buah apple tu, terus makan sebab lapar. Bila dah makan tuan-tuan, orang yang soleh, dia akan fikir, ya Allah, aku makan buah separuh ni, mesti ada pemilik buah ni, aku kena minta halal. Kalau tak halal, maka kullu lahmin nabata minal haram, sesuatu daging yang tumbuh daripada benda yang haram, fannaru aula bih, kata Nabi SAW, maka neraka akan menjadi tempat bakaran. Dia kata, ya Allah, aku makan buah ni separuh, aku dah minta halal ni. Dia pun menyusuri sungai tu. Sebab arus dia lawan arus, dia ikut jalan, cari tengok mana pokok yang terjuntai ataupun ranting yang terjuntai, mungkin itulah pemiliknya. Dia menyusuri sungai tu sampai tuan-tuan, ada satu pokok yang rantingnya terjuntai, banyak buah apple. Dia kata, mestilah pemilik ni, mestilah orang pokok ni ada pemilik dia. Dia pun masuk, ada kebun. Kemudian dia tengok-tengok ada seorang pakcik sedang menyangkul. Dia pun, ya ammi, pakcik, hadha sadal lak, apakah pokok ni pakcik punya? Dia kata, naam, ya saya. Pakcik, saya dah makan buah apple yang jatuh dalam sungai tu, pakcik. Pakcik, saya makan separuh. Pakcik, tolong halalkan buah ni. Pakcik tu terfikir, dalam hidup, seumur hidup dia, tak pernah orang makan apple separuh minta halal daripada pokok dia. Selalu anak muda kampung dia bukan makan separuh, curi bergundi-gundi, tak pernah minta halal pun. Tiba-tiba anak muda ni minta halal makan separuh, dia pun terkejut. Dia kata, boleh aku halal, tapi dengan satu syarat. Anak muda ni kata, Abu Musa Saleh ni kata, apa syarat pakcik sebut, saya akan ikut. Kamu jadi hamba kepada aku 10 tahun. Agak-agak tuan-tuan nak tak? Makan separuh jadi hamba. Kalau saya pegang buah apple separuh tu, saya letak kat muka pakcik tu. Pakcik nampak dah ni buat ni. Pakcik nak kenal dengan buah apple ni kan. Tapi dia seorang yang soleh, dia kata apa?
pakcik, saya sanggup. Sanggup lah. Elok habis 10 tahun dia pun jumpa pakcik. Dah lama saya khidmat dengan pakcik, dah 10 tahun dah. Mulai tarikh hari ni, pakcik, ingat tak saya pernah makan buah apple yang pakcik kata nak halal tu? Pakcik tolong halalkan. Hari ni dah cukup 10 tahun. Dia kata boleh, syarat yang kedua. Terkejut anak muda ni. Ada syarat yang lain pula. Makan separuh. Apa syarat tu? Asalkan pakcik halal sudah. Tiba-tiba pakcik tu kata, aku boleh halal, tapi syarat yang kedua ni, kamu kahwin dengan anak aku. Tuan-tuan nak tak? Kalau saya setuju, kahwin tuan-tuan. Siapa tak nak? Siapa gelak kuat tu? Tapi siapa yang nak kahwin dengan anak aku ni, dia kata anak aku ni buta. Nak tak tuan-tuan? Bukan saja buta, buta boleh lagi, pekak. Allahu Akbar. Bukan saja pekak anak aku, dah buta. Anak aku bisu. Allahu Akbar. Bukan saja pekak, bukan saja buta, bukan saja bisu, anak aku lumpuh. Tuan-tuan nak tak? Allahu Akbar. Kalau saya buta, boleh. Pekak, boleh. Bisu, bisu kan? Bisu, tuan-tuan sengau pun tuan-tuan tak mau. Tambahlah bisu. Tak ada sengau. Yang cakap lama tak jumpa, tuan-tuan jangan malas. Sengau pun tak mau. Tuan-tuan bayang tengok, tambahlah bisu, sengau pun tak mau. Allah, tuan-tuan, pernah satu cerita, tuan-tuan. Saya masa duduk mengajar di sekolah Datuk On. Datuk On ni satu sekolah yang tak pernah cuti. Sebab dia on, Datuk On kan. Saya mengajar tu masa tu sekolah Bestari, sekolah yang kebanyakan pelajar UPSR ada 5A. Jadi saya ketua guru kelas lah. Masuk dalam kelas 3 1E. 1E ni tuan-tuan, masuk-masuk pertama sekali guru kelas kena lantik ketua kelas. Tu tugas seorang guru. Saya pun masuklah. Okey pelajar, kita nak lantik ketua kelas. Rupanya di kalangan dia orang ni memang masa sekolah rendah dia orang belajar sekali. Ada seorang tu dia dapat 5A UPSR. Yang lain semua 4A. Jadi dia orang angkat tangan. Ustaz, lantik dia. Saya kata kenapa? Dia 5A ustaz. Dia layak jadi ketua kelas. Jadi saya pun buat cadangan. Rupanya tak ada cadangan. Cadangan ditutup, dia menang. Rupanya tuan-tuan, yang dapat 5A tu tuan-tuan, dia sengau. Dia sumbing. Saya tengok, Allah sengau. Saya kata macam inilah, kita undi sekali lagi. Dia orang kata, tak boleh ustaz, dia pandai ustaz, dia 5A. Dia nak angkat-angkat tangan, dia menang juga. Maka yang sengau tadi pun jadilah ketua kelas. Jadi bila saya masuk, dia pun mangun, mamak mangun. Bayang tuan-tuan, saya gelak daripada masuk sampai habis masa. Tak habis macam mana, tak gelap je dah. Budak-budak bangun rentak yang sama. Selamat mangun. Orang macam budak-budak macam mereka buat joke juga tuan-tuan. Yang tak tahan tu ada seorang cikgu. Cikgu ni bahasa Inggeris, dia cukup kenal dengan cikgu ni. Bila cikgu tu keluar daripada bilik guru tu, dia pun coming. Sir coming lah. Sir tu pijak-pijak. Nena, morning. Sir tu pegang kapok tu kan. Dia gelak sampai habis masa. Habis tu dia keluar jumpa saya. Ustaz, dia kata. Saya kata kenapa? Tolonglah tukar ketua kelas tu. Dia kata kenapa pula? Ngau tak. Oh. Saya nak nganyah, nak munih. Dia kata, perli lah. Nak mani Tengok, sengau pun tak ada. Saya kata, saya tukar nanti. Bapak dia komplain mati saya. Dia tahu nak gunung lah. Tuan-tuan tengok, sengau pun tak mau. Cuba kalau bayang kata makcik katalah makcik sengau. Dan anak makcik okey. Kerja dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Makcik duduk kat Penang ataupun Kedah kan? Tuan-tuan bayanglah anak makcik ni kan, tengok sebelah jiran tu, perempuan ni punya cantik ya. Kan? Cantik sungguh tapi tak pernah bercakap. Satu hari raya balik, anak makcik bagi tahu. Mak. Nama makcik sengau. Ni, mak ni dekat rumah sewa cik tu ada seorang perempuan. Saya egoklah, berkenan lah. Dia pun dah bagi respon lah. Tapi tak pernah cakap lah. Mak try pergi tengok. Kalau mak berkenan, mak sarung cincin. Dia kata, nama tengok dia kata. Dia pun pergi lah tengok. Pergi tengok, berkenan sungguh. Punyalah cantik. Kawan pun ambil cincin, terus sarung lah. Sarung jari hantu. Terus budak perempuan tu kata, mak ni lah. Nyari ni mau menghong. Rupanya sengau juga. Dia suruh ubah pun jari mana. Makcik hak sengau tu terus lari balik tu. Dia kata apa? Maling yang dia kata. Tengok sengau pun tak mau. Tambah dah bisu tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, Allah. Dia tengok.
Bila macam tu tuan-tuan, orang yang soleh dia tak kira sengau ke apa ke, dia tak kira. Cuba tuan-tuan bayang kalau saya sengau macam mana. Kita bersama dengan mutawif anda, Ustaz Abdullah Khairi. Tengok muka okey juga. Tiba-tiba naik atas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampa gelak daripada main Madinah sampai muka. Ni pun tak larat gelak dah tu. Tengok makcik tu gelak sampai dah terkencing. Ni tak sengau tuan-tuan kan. Tu, ni sengau pun tak mak. Allah, tapi tuan-tuan, gelak sampai dah terkencing dah baru. Aduh, saja merapu tuan-tuan. Ini bukan sengau tuan-tuan, bisu bukan bisu lumpuh. Tapi dia seorang yang soleh. Dia kata apa? Pakcik, saya sanggup pakcik. Bila sanggup, zawjuka amarallahu bihi min insakin aw bil ma'ruf. Aku nikahkan kau berwakil walikan aku dengan mas kahwin. Dah siap? Belum aku buat lawak daripada gelak lagi. Tengok kan? Terus aku terima nikahnya. Bila terima, dia pun katalah, wahai anakku, menantulah anakku, nampak tak pintu bilik tu sedang berkunci? Isteri kamu ada di dalam, pergilah. Dia mau pergilah tuan-tuan dekat pintu bilik tu. Tengok orang yang soleh. Malam pertama dia ketuk pintu tu. Tok 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 tok. Datin agak-agak datuk malam pertama dia ketuk dah. Oi, oi. Datin dia tak ketuk, ada celapak macam ni. Oi. Haram tu Wajak. Apa datang bertanya Datin. Aduh. Lucik kau. Ini dia ketuk pintu, tengok. Tok 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 tok. Tiba-tiba pintu bilik terbuka. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar suara. Waalaikumsalam. Allah, sedapnya suara. Tadi suara tadi macam pondan. Dah sedapnya suara. Pasal pondan ni nak cerita. Dalam cerita ada cerita. Sebelum aku lupa aku cerita dulu pasal pondan ni kan. Saya pernah makan tuan-tuan dekat Pantai Road. Kau tahu kat Pantai Road dekat Penang tu. Pantai Road ni tuan-tuan kebanyakan pondan duduk situ ramai. Pondan ni. Saya yang orang bawa tuan-tuan dekat Pantai Road tu ada satu restoran tuan-tuan. Cukup sedap tom yamnya. Jadi bawa lah lepas ceramah kan kita pergilah makan kat situ. Dia orang pun order lah tom yam 5. Saya pun makan. Tengah duk makan tu, pondan datang 5 orang. Order juga. Tom yam 5. Kita pun tengok punya seksi tuan-tuan, tak tengok rugi. Saya pun tengok jugalah. Sebab apa? Jantan tak ada masalah. Aku tengok kan. Habis-habis tu tengok. Habis makan. Kami makan dia apa habis. Tiba-tiba dengar daripada sebelah pondan tu. Alhamdulillah. Mana boleh kontrol halqum punya besar kan. Balon sama. Alhamdulillah. Patutnya dia yang kontrol. Tak ada sama yang halqum besar tuan-tuan. Kata kena lah pondan jugalah tuan-tuan. Ni bukan ni suara sedap. Dia pun tutup pintu. Pak, silap bilik pak. Pak dia kata bukan silap bilik, itulah isteri kamu. Pergilah. Pergi datang isteri kamu. Dia pun pergi ketuk pintu. Tok 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 tok. Tiba-tiba pintu terbuka. Dia pun Assalamualaikum. Tiba-tiba keluar. Waalaikumsalam. Cantiknya. Ya Allah. Pipi pauh dilayang. Bibir delima merkah. Ni bulu mata macam penyapu. Cucunya kan. Cutting 26 26 36. Tu dia punya cutting kan. Tu masa kahwin lah bini kita kan. 20, 36 lepas 40 82. Daripada atas sampai ke bawah tu. Ini aku tak ada ni aku boleh kutu aja dah. Kalau ada mampu ya tidur luar malam ni. Oh ni 36 36. Dia pun laut tutup bilik. Pak, silap bilik. Pak dia kata bukan silap bilik. Itulah isteri kamu. Isteri macam mana bapak kata buta? Sebenarnya aku kata isteri kamu buta. Isteri kamu tak pernah melihat benda yang haram. Itu bapak kata pekak. Yang aku katakan isteri kamu pekak. Isteri kamu tak pernah mendengar benda-benda yang haram. Yang kata bisu, isteri kamu tak pernah cakap benda-benda yang haram. Yang kata lumpuh, isteri kamu tak pernah jalan di tempat-tempat yang syubhat dan haram. Tengok, dia cuma tak makan benda separuh buah apple 10 tahun, kemudian minta halal. Allah pertemukan seorang perempuan yang salihah, tuan-tuan. Akhirnya mereka berkahwin, tuan-tuan.
daripada perkahwinan dua ni pasangan ini, iaitu Abu Musa As-Saleh dengan anak seorang pakcik yang hebat ini. Akhirnya lahirlah seorang anak lelaki, diberi nama anak lelaki itu Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala anhu. Tengok, waliullah. Kerana apa? Kerana makan. Sebab tu alhamdulillah hari ni kita boleh makan, tuan-tuan. Ada di kalangan kita bagi RM10, bagi RM5 buat kenduri campur-campur. Kemudian saya tambah lagi bagi cukup. Alhamdulillah kita boleh makan. Nikmat makan ni tuan-tuan hanya di bibir aja, di lidah kita aja. Masuk-masuk telan dah terabara, sama aja. Tapi alhamdulillah itulah nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Untuk apa? Untuk kita sementara hidup di dunia ini. Sebab itu tuan-tuan dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah tuan-tuan hari ini. Dan alhamdulillah saya sangat seronok. InsyaAllah grup ini, bas ini akan bersama dengan saya. Esok kita free. Esok kita free. Esok saya nak hantar grup 9 hari bulan untuk berangkat ke airport. Jadi tuan-tuan nak buat umrah boleh lagi. Kerana lusa pagi hari Jumaat kita ada bermiqat di Hudaibiyah. Jadi siapa yang nak buat umrah ke Hudaibiyah boleh buat lagi insya-Allah. Jadi tuan-tuan ada banyak masa lagi. Kerana program kita hanya satu lagi program saja, iaitu bersama dengan saya bermiqat di Hudaibiyah insya-Allah. Dan insya-Allah seronok tuan-tuan datang dengan grup tuan-tuan ni 9 hari bulan kaki sportingnya. Dan ada 2-3 orang lah yang susah sikit kita nak kontrol dia. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, dekat-dekat nak balik ni pun nampak okey lah. Grup yang 9 hari bulan tu, ada seorang tu dia bekas pegawai tentera. Jadi bila saya ceramah atas ni, saya buat lawak-lawak, dia tak suka. Dia kata kita dalam agama ni tak boleh buat lawak-lawak. Kalau tak ada lawak-lawak tuan-tuan bayanglah kalau saya ceramah ni betul ya. Tuan-tuan naik bas Lena terus daripada awal kan, sampai turun tanya ustaz ceramah apa? Tak tahu. Lena daripada awal sampai habis kita buat lawak sikit, kita sedih-sedih sikit. Rupanya ada orang yang tak suka kita. Tapi tadi dia ada tadi, dia jumpa saya, ustaz terima kasih banyak-banyak. Kerana apa? Kerana isteri dia pun kena apa? Kena perang dengan aku juga. Dia apa pucat juga tuan-tuan. Bini nak kena balik. Dia pagi nak balik, bini dia pukul 2 pagi. Pening tuan-tuan. Lepas tu baru dia ucap terima kasih ustaz. Saya sebenarnya birthday bini saya pun tak pernah sambut dia kata. Tapi terima kasihlah ustaz sambut birthday isteri saya di Mekah ni. Terima kasih banyak-banyak. Baru nak ucap terima kasih. Sebelum ni dia meluatkan aku. Itulah lumrah tuan-tuan. Jadi insyaAllah tuan-tuan banyak memori yang bersama dengan tuan-tuan. Ada 2 hari lagi InsyaAllah kita akan meneruskan program kita sehinggalah tuan-tuan balik. Tuan-tuan akan balik bersama dengan saya nanti, dengan Haji Rizal, dengan Datuk, dengan Ustaz Syami. Dan insyaAllah grup kita hanya 3 biji bas, 4, 5 dan 6. Kita akan balik sekali. Kemudian tuan-tuan akan balik daripada KLIA yang akan terus balik ke Penang. Balik ke Penang nanti ada 2 biji bas dah standby. Jadi saya akan uruskan sehingga tuan-tuan naik bas balik. Dan saya akan balik dengan ayah saya yang 9 hari bulan tu. Kami akan balik sekali insyaAllah. Akan iring bas tuan-tuan sehinggalah sampai ke Paksi. Dan insyaAllah tuan-tuan akan membina banyak memori kenangan dengan kawan-kawan ni. Ada yang tak pernah duduk sekali, tapi alhamdulillah nak tahu Nabi kata bermusafirlah dengan seseorang selama 3 hari kamu akan mengenali dia. 3 hari tak kenal lah. Sehari tak kenal lagi, duduk 3 hari baru tahu dah. Masuk dalam tandas mesti dia tak pernah flash. Kita masuk duk kira kapal selam tu lah banyak. Kita tahu dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau tahu dah dia masuk tandas tak pernah flash, tuan-tuan masuk dulu. Lagi lepas tu dia masuk, tuan-tuan tinggalkan banyak kapal selam tuan-tuan. Bagi dia kira pula tuan-tuan. Sebab kita tahu dah, baru kita kenali dia kan, baru kita tahu perangai dia macam ni. Kadang-kadang duduk dalam bilik sama, kita dah panas, dia tak mau buka aircon, kita buka yang aku mam. Aduh, dia tak tahu yang kita ni panas gila babi dah kan. Dia boleh tak buka aircon, nak buat macam mana? Sabarlah tuan-tuan. Siapa dengar tu? Tak tahulah.
Tuan-tuan duduk tu, dia tak mau buka aircon, tuan-tuan buka semua, tinggal spender lah. Duduk atas katil tu buat kangkang tu. Lepas tu dia tanya Abang Eva, aku panas, hang tak mau buka aircon. Geram tuan-tuan. Baru kita kenali dia. Tiga hari dah tahu lah. Sebab tu Nabi kata, bila kamu nak mengenali sahabat kamu, bermusafirlah dengan dia selama 3 hari. InsyaAllah kita kenal perwatakan dia. Dulu tuan-tuan tak kenal saya. Ustaz Abdullah kali ni kalau ceramah, pam. Tengok nampak gerun tuan-tuan. Tapi dah musafir dengan saya selama 10 hari ni. Oh, panggil dia macam tu. Tuan-tuan tanya, saya tak pernah marahnya. Kan, mesti saya jawabnya. Kan, kerana apa tuan-tuan? Tuan-tuan di antara, you are my customer. Customer is always right. Itu kalau kita, saya pernah kerja Kelang 9 tahun sebagai engineer tuan-tuan. Engineer, QA manager, pernah jadi QA manager. Kan, customer is always right. Semua customer ni betul ya. Tapi tuan-tuan, kita kena bagi tahu bawa dalam umrah ni, walaupun tuan-tuan customer saya mutawif, iaitu facilitator tuan-tuan, untuk mendidik tuan-tuan, mentarbiah tuan-tuan, menjadikan tuan-tuan seorang yang berilmu, yang faham tentang umrah ini dan musafir kita. Jadi kurang-kurangnya tuan-tuan balik ada pengisian di dalam hati kita untuk kita bawa balik bertemu dengan keluarga kita. Kalau tuan-tuan balik nanti tuan-tuan boleh cerita satu persatu daripada awal sehingga ke akhir bagaimana musafir kita untuk menunaikan umrah dan ziarah Nabi ni. Sebenarnya tuan-tuan telah membawa balik ilmu yang manfaat tuan-tuan. Tuan-tuan akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebut tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang mempunyai kuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah jadikan hidup, alladzi khalaqal mauta, mati kamu, dan hidup kamu. Apa tujuannya? Liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalan dia. Uji kita tuan-tuan hidup ni. Ada di kalangan jamaah kita pergi masjid hilang, lalu hilang. Nak buat macam mana? Itu sebenarnya bukan ujian dia, ujian kepada orang yang duduk dalam satu bilik. Satu bilik tu mereka ni dah kamcing ke belum? Tapi kalau ada, oh makcik ni hilang ni, ada perasaan tu macam tadi yang saya tengok, kan makcik hilang dalam grup tu, susah hati dah, makcik mana ni. Tapi ada yang memperhappy. Ada ni tu pada. Yang penting bukan mak aku. Dia kira macam tu pada. Tapi dalam ni ada, ni makcik mana ni, ada yang prihatin tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita dah musafir selama berapa? 8 hari dah. Dia rasa sayang dah. Dia rasa kasih dah. Dia rasa cinta dah. Kalau boleh tuan-tuan, balik nanti jangan left group ni. Duduklah dalam ni, kan? Kurang-kurangnya tuan-tuan ada sakit demam, kita tolong doa ramai-ramai 137 orang tu. Tuan-tuan bayang kalau seorang doa mustajab, Allah sembuh penyakit dia. Mungkin ada di kalangan kita yang dapat anak kan? Mana nak tahu Datin mengandung anak Mekah. Amin. Kan? Datuk kena hantar mesej tu. Tuan-tuan datanglah untuk majlis cukur rambut. Majlis akikah, kami pergi ramai-ramai insya-Allah. Pastikan dapat dulu. Malam ni ada lagi. Ataupun siapa nak menikah seorang lagi ke, dengan nikah yang kedua lah. Aku takut nanti berserang rumah aku pula. Apa aku? Nikah yang pertama kali tak apa, kami pergi. Menikah banyak kali, jangan nak panggil. Tak lagi mampu tuan-tuan. Pertama kali nak kahwin ataupun suami isteri dah meninggal, okeylah, ustaz datanglah rumah saya nak kahwin ustaz. InsyaAllah sampai, insyaAllah kalau ada kelapangan lah. Tapi kalau duduk di Mekah, saya hantar mesej sajalah. Selamat pengantin baru, semoga panjang umur dan murah rezeki, dan jangan lupa semoga hidup bahagia dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan, sebentar lagi kita akan sampai ke hotel kita. Dan terima kasih banyak-banyak. Jalan yang tuan-tuan lalu ni sebenarnya jalan inilah, sebelah kanan tuan-tuan, jalan daripada Arafah terus ke Haram. Ni sebelah ni, hanya untuk berjalan kaki saja. Berjalan kaki ni dia akan jalan ni. Kalau tuan-tuan tengok musim haji, mereka dah habis wukuf di pada Arafah, malam tu Muzdalifah. Lepas Muzdalifah tu semua bakal jalan kaki balik melalui terowong ni lah. Jalan kaki balik lah.
sampai ke Masjid Haram, terus tawaf, kemudian mereka bertahlul. Mereka terus buat nafar sani. Nafas sani terus. Saya 2017 baru ni, kami alhamdulillah bersama dengan 26 orang sempat tuan-tuan, saya baca khutbah di Padang Arafah. Depa tak ada yang tak kenal saya sebab saya duduk tu dalam package BBIP. BBIP ni 60,000 ke atas tu, package kami 40 lebih lah. Jadi saya tengok tu ramai yang ustaz-ustaz biasa aja. Jadi saya pun ambil kesempatan tu, masuk saja waktu wukuf tu, saya pun baca khutbah Arafah. Dan di dalam keadaan ramai lagi ustaz-ustaz, saya baca khutbah. Dia tengok Ustaz Abdullah Khairi, dia bagi saya lah. Jadi semua pakat dengar khutbah saya. Khutbah, bila dengar khutbah saya, menangis habis. Rupanya dalam tu ada 8 orang datuk, adik-beradik, kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bekas, bukan bekas, masih MP Baling. Nama apa dah? Datuk Aziz. Jadi adik-beradik dia lah. Semua datuk-datuk semua dengar ustaz. Saya baca khutbah, menangis habis. Baru datang untuk jumpa saya lepas khutbah tu. Ustaz nama apa? Saya kata saya nama Ustaz Abdullah Khairi. Oh, hadu antam no, dia kata. Macam dia kata aku antam no. Dah dia kata, oh, dia kata, saya okey biasa aja. Dia kata, Ustaz, terima kasih Ustaz, khutbah Ustaz. Kami menangis, dia kata. Menangis habis 2 kemah tu tuan-tuan. Dah habis tu, sekarang ni sampai sekarang jadi kawan tuan-tuan. 8 orang datuk tu, adik-beradik Datuk Aziz tu. Dan ramai lagi. Di mana? MC. Ada terus. Okey, insya-Allah. Okey. Ya, kita dah sampai dah lagi 5 minit. Inilah jalan tuan-tuan, Seraya Iman yang kita pernah duduk dulu tu, ingat tak? Ingat. Yang pertama kali tu kan. Sini. Oh, nampak macam dekat tu. Oh, sekarang jauh. Suruh duduk tak mau duduk dah. Tak mau duduk. Jom. Dulu kami pernah duduk sana tu. Tu. Dekat dengan tu. Tu kira dekat dulu lah dulu. Dekat, rasa dekat lah. Tapi sekarang ni tak mau dah. Tu dia hotel kita tu, nampak tu. Hotel Dar Iman. Turun. Masuk masjid tu sama tu. Sofwa Royal Orchid. Pondok Dar Iman. Cuma satu aja. Tapi tuan-tuan, dia beza tuan-tuan, Royal ni dengan beza dia. Ada Royal ni dia ada nampak Kaabah view. Dia agak beza sikit. Okey, kita dah sampai dah. Tuan-tuan tengok barang apa yang ada, jangan tinggal. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Jumaat ini pagi untuk bermiqat di Hudaibiyah. Jadi siapa yang nak berumrah lagi, tuan-tuan pakai kain ihram siap-siap. Yang lelaki pakai kain ihram. Kemudian kita akan ziarah muzium kalau dah dibuka. Dan kita akan ziarah kelang tenunan kelambu Kaabah, kiswah Masnaq, kiswah Kaabah Abdul Aziz. Kalau dibenarkan lah, kalau tak dibenarkan, cuma kita terus bermiqat saja di Masjid Hudaibiyah. Imam Masjid Hudaibiyah ialah orang keturunan Melaka. Mak dia orang Melaka, bapa dia orang Saudi. Boleh cakap Melayu sikit-sikit lah. Tapi kita tak turun di situ sebab terlalu ramai tuan-tuan waktu pagi di Masjid Hudaibiyah. Okey, kita dah sampai dah hotel kita. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Semoga ada manfaat makanan dinner kita malam ini. Dan insyaAllah tuan-tuan, saya pun seronok tuan-tuan. Kami 6 ekor habis. Dengan kepala orang utara kata dia tutup. Orang utara kata tutup ni setebat makan lah. Dia kira teruk lah tu. Oh, habis dengan pala-pala 6 ekor tak cukup dah. Allah Akbar, licin semua liau. Kali ni tahulah, jangan buat masak kari tak Thailand, kena bakar macam ni tu. Sedap. Bakar macam ni okey. Okey, kita dah sampai dah. Jom jumpa lagi bersama DJ anda, UAK. Bye bye.